أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasnul Hafiz bin Muhammad Najib dari kelas PT1 S206. Nombor angka giliran saya iaitu 2023 2023 10141. Kemudian doktor yang saya sayangi iaitu Dr. Wan Haslinawati binti Wan Hasan yang mengajarkan saya dalam maddah pengantar ulum Al-Quran dan juga ulum hadis bagi kod mata pelajaran PIMK 1104. Baiklah, berikut merupakan tajuk dan juga benda yang ingin saya perbahaskan dalam video ini, iaitu hadis dhaif dan maudhu' dan fadail a'mal. Baiklah, kita pergi kepada sektor yang pertama, iaitu hadis dhaif. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan hadis dhaif itu? Hadis dhaif ini ialah hadis yang tidak diketahui periwayat ataupun periwayatannya tidak bersifat seperti periwayat hadis sahih atau hasan. Baiklah, jadi apakah hukum beramal dengan hadis dhaif ini? Jadi dekat sini terdapat tiga pendapat ulama. Pendapat pertama iaitu hadis dhaif adalah hujah secara mutlak dengan dua syarat. Yang pertama, tidak terlalu dhaif. Yang kedua, tidak ada dalam sesuatu bab melainkan sahaja. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik Ibn Anas bin Anas, Imam Ash-Shafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi. Pendapat kedua pula, iaitu hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujah dalam hukum dan juga fadail a'mal. Ini pula merupakan pendapat Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari, Muslim, Ibn Hazim dan ramai lagi. Baiklah, pendapat yang ketiga pula, iaitu yang mengatakan hadis dhaif hanya boleh diamalkan di dalam fadail a'mal dan tidak menjadi hujah di dalam hukum. Ini merupakan pendapat jumhur ulama'. Akan tetapi, para ulama' telah menetapkan dan juga meletakkan beberapa syarat untuk beramal dengan hadis dhaif ini. Antaranya ialah, yang pertama iaitu tidak boleh terlalu dhaif. Yang kedua, terdapat asal bagi amalan tersebut. Yang ketiga, tidak boleh beriktikad ketika beramal dengannya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Yang keempat, iaitu beramal dalam perkara-perkara yang melibatkan fadailul a'mal sahaja. Baiklah, contoh bagi hadis dhaif itu as-salatu liwaqtiha wa man taraka salata faladdina lahu was-salatu imaduddin. Yang bermaksud, solatlah pada waktunya. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka tiadalah agama baginya, dan solat itu merupakan tiang agama. Riwayat Al-Baihaqi 2550 di dalam Asy-Syawaib. Jadi, apakah tarjih bagi hadis ini? Iaitu antara ulama' yang menyatakan hukum berkaitan hadis ini, Imam As-Suyuti menilai hadis ini sebagai dhaif. Lihat Al-Jami' As-Saghir
2/64. Kemudian Imam As-Sakhawi juga menyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Kemudian Imam As-Sakhawi juga menilai sanad hadis ini adalah dhaif. Beliau juga menukilkan bahawa Imam Ibn Salah mengatakan hadis ini tidak diketahui di dalam Mushkil Al-Wasit, dan Imam An-Nawawi menghukum hadis ini sebagai munkar dan batil. Kemudian Imam Maulal Alil Qari pula menyatakan hadis ini dikatakan tiada asal baginya atau asalnya adalah palsu. Kemudian setelah melihat kepada beberapa pandangan ulama berkaitan hadis di atas, maka mufti wilayah persekutuan cenderung kepada um, hadis tersebut adalah dhaif dari sudut sanadnya, kerana Imam Al-Hakim menyatakan Ikramah tidak mendengar hadis daripada Umar. Baiklah, kita pergi kepada contoh hadis dhaif yang kedua, iaitu man ahya sunnati ba'da fasadi ummati falahu ajru mi'atin syahid, yang bermaksud barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rosaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang syahid. Jadi keterangan dan juga status hadis ini iaitu telah berkata Az-Zahabi bahawa Al-Hasan Ibnu Qutaibah di dalam riwayat Ibnu Abbas adalah seorang yang perosak halak. Walaupun Ibnu Adi mengatakan bahawa aku mengharapkan tiada apa-apa padanya, arju annahu la ba'tha bih. Selain itu, Imam Az-Zahabi mendatangkan beberapa pendapat ulama terhadap Al-Hasan Ibnu Qutaibah ini. Antaranya ialah lihat Mizan I'tidal fi Naqad Ar-Rijal, muka surat 519, juzuk 1. Jadi Imam Ad-Daruqaitani menilai dia perawi tersebut adalah matruk al-hadis. Manakala Imam Abu Hatim pula mengatakan dia perawi tersebut adalah seorang yang dhaif. Kemudian Imam Al-Azdi menilai dia perawi tersebut adalah seorang yang lemah dalam hadis. Kemudian Imam Al-Aqili mengatakan dia perawi tersebut adalah seorang yang banyak melakukan kesalahan. Setelah melihat pendapat para ulama-ulama dalam menilai hadis tersebut, maka mufti wilayah cenderung untuk mengatakan bahawa hadis tersebut adalah dhaif. Ini kerana walaupun riwayat Abu Hurairah dikatakan sanadnya banyak atau tidak mempunyai masalah, tetapi kedua riwayat tersebut masih terdapat padanya perkara yang boleh diperkatakan seperti mana yang dikatakan oleh Imam Al-Haytami pada riwayat Abu Hurairah. Selain itu, ini juga adalah pendapat Al-Albani ketika menilai hadis ini. Baiklah, kita pergi kepada sektor yang kedua pula, iaitu hadis maudhu'. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan hadis maudhu' ini? Hadis maudhu' adalah hadis palsu atau dibuat-buat. Hadis maudhu' ini biasanya dibuat oleh orang yang ingin memperoleh keuntungan peribadi ataupun kelompoknya. Oleh kerana itu, hadis maudhu' ini harus dihindari kerana tidak memiliki basis yang kuat dalam agama Islam. Jadi, kita pergi pula kepada hukum meriwayatkan hadis dhaif ini. Jadi, para ulama menyatakan bahawa tidak dibolehkan atau haram bagi kita meriwayatkan hadis palsu apabila diketahui akan keadaan palsu itu
melainkan bagi menjelaskan akan kepalsuan itu. Contohnya dalam pembelajaran. Kemudian ini merupakan pendapat Imam Ibn Salah, Imam Nawawi, As-Suyuti 911 Hijrah dan juga ramai lagi termasuk ulama-ulama hadis masa kini. Hukum ini terbina berdasarkan hadis-hadis berkaitan larangan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pendustaan di atas nama baginda. Akan tetapi, hukum ini tidak terpakai kepada hadis dhaif kerana ia boleh diriwayatkan di dalam perkara fadail apabila menepati syarat-syaratnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan Mufti Wilayah sudah pun menjawabnya pada artikel yang lepas di bawah tajuk hadis dhaif ini. Jadi, apa ciri-ciri hadis maudhu' ini? Jadi, kita cerita pada sanad ni dulu. Yang pertama iaitu ikrar ataupun pengakuan daripada perawi tersebut bahawa dia telah mencipta hadis tersebut. Kemudian terbukti daripada pengakuannya bahawa dia telah berdusta. Contohnya seperti dia berkata bahawa dia telah mendengar hadis ini daripada syekh sekian di tempat sekian. Sedangkan syekh tersebut diketahui tidak pernah masuk ataupun sampai ke tempat tersebut. Perawi tersebut terkenal sebagai seorang pemalsu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ciri-ciri hadis maudhu' pada segi matan pula iaitu teks hadis bercanggah dengan Al-Quran, usul-usul dan kaedah-kaedah agama. Yang kedua iaitu teks hadis bercanggah dengan teks hadis sahih yang lain. Kemudian yang ketiga, teks hadis bercanggah ijma' para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian bertentangan dengan naluri penyaksian dan ilmu sains, penemuan ilmiah moden yang sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis-hadis dan sumber-sumber utama di dalam agama. Selain itu, teks tersebut tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang mutawatir. Selain itu, kelemahan pada susunan lafaz dan juga makna. Di samping itu, terkandung di dalam teks hadis perkara-perkara yang dilihat melampau dan juga yang mustahil bagi seseorang Nabi itu mengucapkan kata-kata tersebut. Dan akhir sekali, terkandung di dalam teks hadis tersebut perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan dan tidak mempunyai asal serta perawi tersebut termasuk di dalam orang yang menyeru kepadanya. Baiklah, kita pergi kepada contoh hadis maudhu' pula. Iaitu man takallama bi kalamid dunya fil masajid atau fil masjid ahbatallahu ta'ala a'malahu 40 sanah. Jadi maksudnya di sini, barang siapa yang bercakap berkaitan dunia di dalam masjid-masjid atau masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membatalkan amalan-amalannya selama 40 tahun. Lihat Al-Asrar Al-Marfu'ah ke-338. Baiklah, tarjih ataupun keterangan bagi hadis tersebut ialah hadis ini adalah palsu seperti mana yang dikatakan oleh Asy-Syarani dan juga dikatakan oleh Al-Qari bahawa hadis ini batil dari sudut mabna,
Itu binaan dan juga matan dan juga makna. Lihat Al-Kasif Al-Khafa Safha 240 jilid yang kedua. Untuk itu, Mufti Wilayah Persekutuan berkata bahawa hukum riwayat atau hadis ini adalah palsu dan kita tidak boleh sama sekali menyandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun menyebarkannya kepada orang lain kerana status hadis berikut. Jadi harapannya masjid sentiasa menjadi tempat penyatuan ummah, membina perpaduan, menambahkan ilmu, menguatkan silaturrahim, memarakkan mahabbah serta kasih sayang dan rahmat. Di samping itu, masjid menjadi pusat takaful Islami untuk umat. Baiklah, selain itu, sebenarnya orang yang berada di dalam masjid masih boleh bercakap-cakap dan hukumnya pula harus. Kita masih boleh berbual-bual dengan syarat ia tidak mengganggu orang lain dan tidak bercakap perkara-perkara yang haram seperti mengumpat, mencarut atau kata-kata yang sia-sia yang boleh membawa kepada kelalaian. Malah, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga ada melakukan perbincangan di dalam masjid. Ketika para sahabat bercerita dan ada yang ketawa. Nabi hanya tersenyum. Begitulah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga adab ketika berada dalam masjid. Justru dalam mengamalkan adab-adab di masjid, perlu kita ambil saranan dan pesanan daripada sumber yang sahih dan tidak sewenang-wenangnya menyandarkan suatu hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut telah dan juga akan mencemarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi pula kepada contoh hadis maudhu' yang kedua, iaitu wasumu tasihhu, yang bermaksud dan berpuasalah maka kamu akan sihat. Jadi hadis ini sangatlah popular ketika mana umat Islam berpuasa. Baiklah, jadi untuk penjelasan hadis ini juga diriwayatkan oleh selain daripada Abu Hurairah seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Talib. Akan tetapi semua riwayat tersebut bermasalah dari sudut sanadnya. Antara ulama yang memberi komentar ataupun komen terhadap hadis ini iaitu Imam Al-Araqi, di mana beliau mengatakan sanad hadis ini dhaif, lemah. Boleh lihat dari Al-Mughni fi Hamal Al-Asfar, surat 750 juzuk yang kedua. Kemudian Imam As-Saghani menilai hadis ini sebagai maudhu'. Lihat Al-Mawdu'at yang kelima. Kemudian Imam Al-Fatani juga mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Asghani, iaitu maudhu'. Lihat Tazkiratul Mawdu'at yang ke-70. Kemudian Imam Asy-Syauqani juga menukilkan pandangan Al-Saghani iaitu maudhu'. Lihat Al-Fawaid Al-Majmu'ah ke-90. Jadi sebagai konklusinya di sini bagi hadis ini, pandangan Mufti Wilayah. Jadi kesimpulannya, hadis ini diriwayatkan oleh sekumpulan para sahabat Nabi dan kesemua riwayat tersebut adalah tidak sahih pun palsulah untuk disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kesimpulan yang dapat disimpulkan di dalam topik hadis dhaif dan hadis maudhu' ini adalah masyarakat perlulah mengkaji dahulu hadis yang hendak disebarkan ke media massa itu sahih dan boleh
diguna pakai agar tidak berlaku percanggahan sesuatu perkara itu dengan agama Islam. Hal ini sangatlah penting untuk menjaga kualiti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dikotorkan oleh pihak musuh Islam. Selain itu, kerajaan perlulah menangani isu penyebaran hadis palsu ataupun juga maudhu' agar tidak menimbulkan perpecahan terhadap umat Islam. Semoga perkara dan juga usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kita ini sentiasa dirahmati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sahajalah di sini pembatangan dan juga perbahasan yang saya akan bahaskan tentang tajuk ini. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.